Hai, Assalamualaikum. Thank you for watching this video. Saya perancang perkahwinan daripada Terusi Event. Saya Ali. Okey, hari ni video ni saya nak ceritakan, saya nak berkongsi tentang 5 perkara asas yang you kena consider bila you nak merancang perkahwinan. Okey, this video saya buat sebab sebenarnya ramai yang DM kita orang ataupun ramai bila you guys inquiry for Terusi Event, you guys akan tanya, Ali, apa lagi yang kita perlukan? Kadang bila saya tengok, basically you have no idea what is the basic things yang you need to know bila you nak merancang perkahwinan. Kadang-kadang timeline tu pun kena tepat. Kalau you terlalu awal pun ada masalah. Kalau you terlalu lewat, lagilah masalah. Okey, so biar saya kongsikan 5 perkara asas bila merancang majlis perkahwinan. Okey, yang pertama yang you kena consider adalah venue. Apa itu venue? Venue basically adalah tempat majlis yang you nak laksanakan majlis perkahwinan you. Contoh, tak kiralah dekat rumah you sendiri ke, atau dekat your own courtyard ke, atau dekat venue, dekat hall, dewan komuniti, ataupun dewan majlis perkahwinan yang sedia ada, ataupun hotel sekalipun, you kena decide dekat mana venue majlis perkahwinan you, baru you boleh banyak decide benda-benda lain selepas itu. Okey, dia punya timeline selalunya bila kita perlu booking venue, selalunya saya advise to my client adalah setahun sebelum. Okey, kenapa? Sebab benda ni applicable dekat bride and groom yang berada di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Sebab Kuala Lumpur dan Selangor kepadatan wedding tu tinggi. Lepas tu hall ni kurang. Hall yang sesuai lah. So kat situ you kena cepat, which is saya memang advise setahun sebelum. Kadang you guys tanya pula, macam mana kita nak tentukan certain venue sesuai dengan wedding kita? Kan kalau kita booking awal setahun, tiba-tiba kita ubah fikiran. Tiba-tiba venue tu terlalu kecil ataupun terlalu besar. Okey, sebenarnya macam ni. This is some advice yang saya boleh letak. Bila you nak pilih venue, yang you kena ada roughly adalah date. Yang kedua, you kena ada you punya rough wedding you yang macam mana. Contoh, you cakap, okey, kita nak wedding garden. Then obviously you tak perlu booking yang hall kan. You cari venue yang macam garden, outdoor ke indoor ke. Kalau outdoor, then you cari yang outdoor contohnya. Dan berapa ramai tetamu yang you guys nak jemput. Berapa ramai tetamu, kadang you as a pasangan pengantin kadang tak tahu sebenarnya. Sebab majlis perkahwinan ni bukan untuk kita saja. Itu juga untuk mak ayah kita. So, buat satu rapat penting dengan keluarga. Lepas tu you guys discuss dengan family you, berapa sebenarnya kita nak jemput. Mungkin 1,000. Katalah kita cakap 1,000. So you tahu, majlis you garden contoh, you roughly nak macam mana. Detail tak perlu lagi, cuma rough idea tu macam mana. Dan 1,000 pack. Lepas tu date bulan berapa hari bulan yang sesuai dengan semua orang. Lepas tu then you tengok venue mana yang sesuai. Dan bila you tengok venue mana yang sesuai, katalah ada listed some of the listed kan dalam 5-6 venue yang you rasa sesuai, then you tengok pula dia punya facilities macam toilet, surau, parking. Lepas tu you boleh tengok dia punya location sesuai ke tak, condition dia. Lepas tu tengok juga seating. Okey, kadang ni pun satu juga yang orang selalu tanya kita orang, berapa tempat duduk sebenarnya yang perlu disediakan. Okey, bilangan tempat duduk yang perlu disediakan oleh tuan rumah ni berbeza-beza mengikut kepada majlis. Contoh kalau kita cakap tentang 1,000 pack. Kalau majlis tu buffet, cara makan buffet dan siang, kiraan dia lebih kurang 30%. Kalau 1,000, minimum kena ada tempat duduk lebih kurang 350 tempat duduk. So that barulah sesuai. Dia akan padat pada pukul 12.30 sampai pukul 2 lebih kurang. Yang lain okey. So sebab bila majlis siang ni tetamu akan datang secara staggered tau. Kadang okeylah kita datang awal, datang pukul 11.30, pukul 12. Kadang ada yang macam tak apalah kita datang lepas zuhur, ataupun tak apalah kita datang lewat sikit pukul 2, pukul 3. So tetamu akan ada je sentiasa dan okey kalau minimum 30%. Tapi kalau buffet waktu malam, kalau you jemput 1,000 orang, my advice you need to provide the same number of seating dengan same number of the guests yang you invite. Katalah 1,000, kalau paling kurang pun 10% back off 100 katalah. So you kena provide minimum 900
tempat duduk. Sebab pada majlis malam, walaupun buffet orang akan automatik datang lepas maghrib. Contohlah kalau kita dijemput kan untuk datang ke majlis walimatul urus pada waktu malam. Kita tak akan terfikir macam kita datang awal lah pukul 7, pukul 7.30 kita dah balik. Sebab pengantin memang akan keluar lebih kurang pukul 8.30, pukul 8.45. So automatik dia akan tunggu. So tempat duduk akan dipenuhi. Dan tak ada juga orang macam tak apalah kita datang lewat sikit lah pukul 9.30. Tak ada, dia mesti auto dia orang akan datang lepas maghrib. So tempat duduk katalah kalau you buat 1,000, tiba-tiba ada 350 tempat duduk, bayangkan 650 orang berdiri. Masa tu you guys akan kelang kabut. So kalau malam, tempat duduk kena sama banyak dengan jumlah tetamu yang datang. Lagi-lagi kalau buffet, kalau dome seated, kalau betul-betul 500 lah tempat duduk kena ada. Sebab dia orang dah ada RSVP semua. Okey, tu perkara pertama kita kena consider adalah venue. Benda tu you memang kena booking awal lah. Okey. Yang kedua, you kena fikir pasal makanan. Okey, bila you buat majlis, obviously you nak jamukan makanan. Makanan macam mana yang you perlukan? Biasanya dekat majlis perkahwinan ada 2 jenis makanan lah dekat Malaysia lah kan. Yang popular, satu makanan kahwin orang cakap nasi minyak, nasi biryani. Satu lagi nasi putih, which orang panggil lauk kampung. Okey, 2 ni you tengok kesesuaian kepada majlis you dan you tengok apa yang you nak buat. Selalunya 2 ni memang sesuai lah dijamukan sebab orang Malaysia kan semua orang expect makanan berat. Lainlah kalau you buat majlis nikah atau majlis nikah pagi ke, you boleh sediakan breakfast. Kalau you buat high tea punya style pun, you boleh buat high tea punya food lah macam mihun, spaghetti and pasta semua tu kan. Itu lain. Tapi normally I boleh cakap nasi minyak, nasi biryani ataupun nasi putih lauk kampung. So, okay, macam mana you nak pilih catering? Okay, sebenarnya tadi I cakap you pilih venue setahun sebelum. Okay, bila you nak pilih catering, sebenarnya my advice you start consider catering 6 bulan sebelum. You dah start dah tengok catering. Bila you booking venue, you dah boleh tanya siap-siap dekat owner venue tu, operator venue tu, catering mana yang selalu diorang masuk situ. Then you boleh consider diorang. Ataupun you have your own preferred caterer. Then you dah boleh survey diorang, start survey apa kelemahan dia, kekurangan dia, apa you boleh nampak, follow dia punya Instagram apa semua kalau ada media sosial, ataupun you dah boleh start. And then you booking diorang 6 bulan sebelum. Itu my advice lah untuk makanan. Lepas tu you akan buat food testing mungkin 3 bulan, 2 bulan sebelum majlis. Itu untuk makanan. Okey, makanan ni sebenarnya ada orang cakap dia nak letak yang macam mana, ada selalu persoalan tentang makanan ni macam mana. Okey, selalu saya menghadapi masalah bila keluarga pengantin dia ada preferred taste dia orang. Contoh dia suka something yang pedas atau suka something yang manis. Sebenarnya my advice to them is not really follow dia punya taste bud. Sebab kalau dia orang follow, sebab dalam 1,000 orang tu tak semua orang ada taste yang sama. So my advice bila makanan pengantin, main food kena average, standard food. Maksudnya biar 80 hingga 90% orang happy. Not too spicy, tak terlalu manis. So just nice. So catering selalu ada. Tapi katalah you cakap this is my majlis. So basically kita nak bagi apa yang kita suka. So you can put it on the stall. Macam contoh dessert ke, kalau contoh you suka donut, then you letak dessert donut punya stall. Lepas tu you suka something yang spicy, boleh, tapi jangan jadikan dia main food sebab nanti ramai orang lain yang tak boleh terima. Biar makanan tu jadi average lah, standard taste. Okey, yang ketiga, okey, tadi kalau makanan, sebenarnya yang paling concern tentang makanan adalah mak ayah. Mak ayah memang nak bagi yang terbaik. Tapi yang ketiga ni adalah decoration. Decoration ni selalunya pengantin yang matter. Pengantin memang dia ada dreams wedding dia. Dreams wedding ni selalu berkaitan dengan decoration. Okay, decoration selalunya bila you dah start booking venue tu, you dah tengok siapa decorator yang selalu buat dekat that venue. So bila dia selalu buat dekat venue tu, dia ada experience. Mungkin certain different place, different venue, different dia punya difficulty. So tapi kalau kita ambil orang yang dah biasa dengan venue tu, benda tu mungkin dia dah tahu how to overcome the problem. Itu salah satu. Bila you dah booking venue, you tengok mana yang sesuai,
you survey dia orang. You buat first meeting dengan dia orang, you tengok kesesuaian. Contohlah, katalah you listed kan ada 4 wedding planner, wedding decorator yang you rasa sesuai dengan you punya taste. Lepas tu you set the meeting. Ni satu lagi benda yang saya nak advise dekat banyak bakal-bakal pengantin. Bila you nak set the first meeting, sebenarnya kadang ada pengantin demand untuk the decorator to come to their place. Kadang decorator itself, dia orang selalunya ada dia punya base, dia punya office. So selalunya dia orang minta tetamu klien datang ke base dia orang supaya dia orang tidak terlalu banyak buang masa, sebab you guys nak survey dulu. So bila you nak survey, you are not even confirm to hire them yet. So datang ke tempat dia orang, survey, tengok, lepas tu tengok kesesuaian, kalau you guys boleh klik ataupun tengok kepada presentation dia kan. Then throughout setahun tu kan, setahun ke 6 bulan tu, you guys follow dia punya Instagram, media sosial, personal, business punya media sosial, so that you know dia punya karakter. Sesuai ke tak dengan you? Kalau sesuai, 6 bulan sebelum majlis, you dah boleh start booking dia orang. Okay? Okay, yang keempat. Okay, deko tadi tu, selalunya apa orang cakap? Okay, deko tu sebenarnya apa yang penting? Okay, yang paling penting sebenarnya, satu adalah pelamin. Yang kedua entrance, yang ketiga table centerpiece. The rest yang lain tu semua adalah tambahan saja. Kalau ada bajet yang lebih, dan you boleh tambahlah. Kalau contoh you ada certain budget, dan kalau nak letak priority dekat 3 benda ni lah, which is pelamin, entrance dengan table centerpiece. Okay. Lepas tu fotografer. Yang keempat adalah fotografer dan videografer. Kenapa saya cakap fotografer dan videografer ni penting? Professional photographer and videographer, dia akan berjaya dan dia boleh tangkap gambar yang memang sesuai. Bukan yang sesuai, maksudnya gambar ni je sebenarnya yang boleh memberi balik kenangan. Bila dah 4 tahun, 5 tahun, kadang kita dah makan semut apa semua, otak kita dah lupa dah. Bila kita tengok gambar, kita tengok video, inilah yang akan mengembalikan nostalgia majlis perkahwinan kita. So that pentingnya untuk hire professional photographer and videographer. Kalau tak ada sekalipun, you have to delegate the job to someone yang dalam family members. Okay, you have to be prime photographer supaya semua momen-momen tu dapat ditangkap. Ataupun satu lagi cara lagi, buat hashtag. Katalah Ain wet aman, contoh. So semua tetamu yang datang tangkap gambar, kan sekarang semua orang dah ada smartphone, semua orang dah ada boleh tangkap gambar. So semua orang akan upload dekat each of dia punya media sosial. So kalau ada hashtag yang tentu, so dia orang akan upload dan letak hashtag. Dan you guys pun boleh refer to that hashtag. Itu pun salah satu kegunaan teknologi yang bagus. So fotografer, videografer sebenarnya penting sangat. Cara nak survey dia orang, survey setahun, maksudnya bila dah ada venue tu, you start survey, tengok fotografer yang mana bagus, yang mana you bagus sebenarnya tak tahu nak cakap sangat pun. You tengoklah daripada feedback orang, lepas tu you tengok daripada media sosial, start jumpa dia orang sekali-sekala, tengok macam mana you boleh nampak style dia orang meet tak dengan you punya kriteria. Kalau you okay, then my advice juga 6 bulan sebelum. You kena booking dia orang 6 bulan sebelum. Okey, lepas tu yang kelima adalah kelengkapan diri. Kelengkapan diri ni lebih kepada pengantin perempuan lah. Kelengkapan diri dia macam you punya make up, you punya hairstylish, henna, baju. Ini lebih kepada personal matter, personal item yang memang selalunya pengantin perempuan ni memang dia suka handle sendiri. Dia suka, I need to choose whatever yang I'm wearing, sebab you memang ada idaman-idaman you. So kalau macam makeup artist, my advice, kalau you ada certain makeup artist yang you memang suka, booking dia secepat mungkin. Secepat mungkin. Bila you tahu you dah ada date, you dah ada venue. Katalah you suka makeup artist A, you dah ada venue, you dah ada date, you dah memang tahu you akan kahwin waktu, dan you suka dia punya touch, booking dia secepat mungkin. Secepat mungkin supaya, sebab makeup artist ni, kalau dia seorang je, dia kan manusia kan, dia bukan robot yang boleh copy banyak-banyak kan. So basically kalau you tak dapat dia, replacement dia bukan dia, orang lain terus, makeup artist lain terus. So touch dia berbeza. Kalau you suka certain makeup artist, just go ahead and book them
as soon as possible. Yang lain-lain macam baju, booking awal slot tapi buatnya mungkin lebih kurang dalam 3 bulan sebelum majlis, sebab fitting kita, sebab bila nak kahwin ni mungkin badan kita akan fluctuate kan. Kita rasa macam ada orang stres kurus, ada orang stres tambah berat badan, tu berbeza-beza. So biasanya saya selesa advise my client untuk start buat first measurement lebih kurang 3 bulan sebelum majlis. Okey, itu adalah 5 perkara asas yang penting bila kamu nak rancang majlis perkahwinan. You have to consider all these 5 things first, then baru you akan go for second layer. Second layer nanti tengok kita orang, saya akan cuba buat video lain which is substitute kepada all this basic item dalam majlis perkahwinan. So thank you so much, diharap perkongsian ni bermanfaat. Kita orang sangat berharap kalau boleh korang subscribe lah YouTube channel kita orang. Kalau ada apa-apa komen kat bawah. Lepas tu apa lagi tu je lah. Okay, thank you, bye.